Assalamualaikum. Saya Ahmad Amir Fahmi bin Muhammad Adis. Nombor matrik C21A2239. Hari ini saya ingin berbincangkan tentang senjata tradisional pedang. Pengenalan senjata tradisional. Senjata tradisional amat berkait rapat dengan sejarah Melayu yang diwarisi oleh orang Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Orang-orang Melayu telah membuat dan menggunakan senjata semenjak sekurang-kurangnya 500 tahun dahulu dan mereka juga telah menempah beberapa jenis alat-alat senjata lain seperti parang, pedang, badik dan sebagainya. Sehingga awal abad ke-20, kebanyakan senjata Melayu telah ditempah untuk kegunaan pertarungan ataupun untuk pertahanan diri maupun serangan, tidak kira dari manusia ataupun haiwan. Selaras dengan perkembangan budaya dan sistem sosial, fungsi senjata telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Walaupun begitu, senjata-senjata ini tetap menyerupai senjata-senjata pertarungan dengan keaslian dan tetap halus buatannya, tetapi kini fungsi telah bertukar menjadi barang keramat yang mempunyai kuasa yang harus dihormati, barang yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda jasa, tanda pangkat dan kuasa, barang mewah dan dianggap sebagai karya seni yang klasik. Senjata-senjata ini telah melalui fasa perkembangan yang cukup lama sebelum mempunyai bentuk dan fungsi seperti sekarang. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis senjata yang sesuai dengan seni serantau. Pengenalan senjata tradisional. Pedang. Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang baik pada satu sisi sahaja maupun dua. Bilah pedang biasanya diperbuat daripada logam keras seperti besi atau keluli. Namun, batu lain yang sama tahan dengan keras juga memadai dalam keadaan tertentu. Misalnya, senjata bilah obsidian digunakan oleh suku-suku asli Amerika Tengah dan Selatan zaman pra-Columbus. Untuk latihan, biasanya pedang kayu yang digunakan meskipun pedang daripada kayu keras masih berbahaya. Pedang biasa dilihat lebih unggul berbanding senjata lain oleh sesetengah budaya dunia, sehingga ia turut menjadi lambang kekuasaan. Ada sesetengah pedang yang dihiasi oleh logam mahal seperti emas permata yang digunakan sebagai hiasan sahaja. Asal-usul pedang. Pada zaman gangsa ataupun zaman besi, pedang besi mengalami kenaikan penggunaan pada abad 13. Bangsa Hitti-Mycenae, Yunani dan Pro-Celtic Hastad memiliki kebudayaan yang memiliki kaitan dengan penggunaan awal pedang besi. Besi memiliki kelebihan dan penghasilan metal dengan ketersediaan baja baku yang banyak. Pedang besi ini pada masa awal tidak dapat dibandingkan dengan pedang baja masa sekarang, lebih lembut dan rapuh. Ini bahkan lebih jelek daripada pedang perunggu gangsa yang bagus kualitinya. Tetapi dengan penghasilan yang lebih mudah, ketersediaan bahan baku membuat seluruh pasukan dapat menggunakan senjata logam, walaupun pasukan Mesir pada zaman gangsa sudah melengkapi pasukannya dengan senjata gangsa. Kemudian, para penempur mempelajari bahawa menambahkan sejumlah karbon dimasukkan pada sesaat peleburan dalam bentuk bantuan ke dalam besi, mereka dapat membuat logam yang lebih baik. Sekarang dikenal dengan sebutan besi baja. Beberapa cara yang berbeza dalam pembuatan pedang telah ada dalam masa lalu, termasuk yang paling terkenal, pembentukan pola. Selanjutnya, cara yang berbeza berkembang di seluruh dunia. Ketika memasuki zaman klasik antik dan zaman Parthia dan Sassanid di Iran, pedang besi sudah menjadi umum. Xiphos dari Yunani dan Gladius dari Rom adalah contoh sejenis memiliki panjang 60 hingga 70 cm. Kekaisaran Roma akhir memperkenalkan Sparta yang lebih panjang, istilah
Untuk pemakaiannya, Spartarius menjadi pangkat kerajaan di Konstantinopel. Dan melalui saat itu, istilah pedang panjang ditunjukkan pada pedang yang termasuk panjang dalam tempoh ini. Zaman Pertengahan. Pedang Sparta menjadi popular selama zaman penghijrahan dan juga di abad pertengahan. Sparta zaman pendek dihiasi dengan hiasan Jerman. Zaman Viking terlihat kembali adanya penghasilan yang lebih standard, tapi hiasan awalnya tetap berdasarkan Sparta. Pada abad ke-11, di mana pedang Norman mulai dikembangkan kulon atau crossguard, pelindung silam. Selama Perang Salib pada abad ke-12 sampai abad ke-13, pedang berbentuk salib ini menjadi lebih stabil dengan kepelbagaian pada genggangannya sahaja. Pedang-pedang ini direka sebagai pedang pemotong, walaupun poin-poin efektif menjadi umur untuk membalas peningkatan kualiti zirah. Pedang bermata tunggal menjadi popular di dataran Asia. Dikembangkan dari Dao Cina. Wadudero dari Korea telah dikenal pada masa awal zaman tiga negara. Katana Jepun telah dihasilkan pada sekitar 900 Masihi, juga dikembangkan dari Dao. Zaman Pertengahan dan akhir Renaissance. Dari sekitar tahun 1300, dengan semakin tebal dan bagus penghasilan zirah, hiasan pedang terus berevolusi dengan cepat. Transisi utamanya ialah perpanjangan gagang pedang, memungkinkan penggunaan dua tangan dari mata pedang yang lebih panjang. Pada tahun 1400, pedang seperti ini dinamai dengan Lancashire Longsword atau pedang panjang atas padon telah umum, dan beberapa fashbacher pada abad 15 dan 16 menawarkan bagaimana menggunakan pedang tersebut. Varian lain adalah pedang penusuk zirah dan type estoc. Pedang panjang terkenal dengan jangkaan lampau dan kemampuan memotong serta menusuknya. Type estoc menjadi terkenal kerana kemampuannya untuk menembus jarak antara pelat zirah. Pegangan terkadang dilapisi dengan kabel atau kulit binatang untuk membuat pegangan yang lebih mantap dan membuatnya lebih sulit dijatuhkan dari si pengguna pedang. Pada abad ke-16, Doppelhander disebut Zweihander sekarang membuat trend peningkatan ukuran dari pedang, dan zaman moden kembali kepada rekaan pedang yang ringkas dan ringan dengan penggunaan satu tangan. Pedang di zaman ini menjadi senjata paling personal, paling berprestij dan paling mematikan untuk pertempuran jarak dekat, tetapi ditolak dalam penggunaannya oleh tentera kerana penggantian teknologi peperangan. Bagaimanapun, pedang tetap berperanan sebagai kunci dalam bela diri sipil. Zaman akhir sekali iaitu zaman moden ya. Rapier merupakan evolusi dari espada ropera dari Sepanyol sekitar abad ke-16. Baik rapier maupun schiavona dari Itali mengubah bentuk crossguard menjadi seperti keranjang untuk perlindungan bahagian tangan. Selama abad ke-17 dan ke-18, pedang pendek yang lebih ringkas menjadi bahagian utama dari fashion di negara-negara Eropah dan dunia baru. Dan orang terkaya dan pejabat tentera memilikinya. Baik pedang pendek maupun rapier menjadi popular sebagai pedang Eropah untuk bertanding hingga ke abad 18. Setelah pemakaian pedang ketinggalan zaman, tongkat menjadi sebahagian dari pakaian masyarakat lelaki kaya. Contohnya ialah pedang tongkat yang memasukkan mata pedang ke dalam tongkat untuk menyamarkannya. Bela diri yakin dikembangkan untuk bertarung menggunakan tongkat ini dan sekarang berevolusi menjadi olahraga. Setelah masa penggunaannya telah usai, pedang telah menjadi alat pertahanan diri dibandingkan menjadi perangkas persenjataan di medan perang setelah zaman moden. Bahkan sebilah pedang telah berkurang penggunaannya setelah abad 19 kerana kalah praktis dengan handgun, iaitu pistol. Pedang masih digunakan, namun hanya sebatas pada pejabat
tentera dan seragam upacara ketenteraan saja, walaupun kebanyakan tentera menggunakan pasukan askar berkuda berat sebelum Perang Dunia Kedua. Seperti pasukan askar berkuda Inggeris yang sudah mereka unit pedang pasukan askar berkuda baru, tetapi diganti menjadi pasukan askar berkuda lapis baja pada akhir 1938. Tetapi peperangan menggunakan pasukan askar berkuda dan pedang masih terjadi di era Perang Dunia Kedua. Ketika tentera Jepun bertempur melawan penduduk Pasifik, para penduduk itu masih menggunakan pedang, tetapi pasukan Jepun dengan senjata moden dengan mudah menerkam para prajurit berpedang itu. Bahagian pedang dan fungsinya. Bilah. Bilah pedang adalah bahagian penting pedang yang dapat digunakan untuk menyerang. Jenis serangan yang bisa dilakukan dengan bilah itu sendiri mencegah, menusuk dan menebas. Disebutkan setiap jenis serangan tersebut mencarakan bentuk yang berbeza untuk hasil optimal, maka bentuk bilah pedang bergantung pada gaya penggunaannya. Gagang. Gagang pedang adalah bahagian untuk memegang pedang pada beberapa jenis pedang. Gagangnya memiliki penahan di atas dan di bahagian bawahnya. Penahan bahagian atas biasanya untuk menahan tangan ketika melakukan serangan. Sekian, terima kasih.